Timur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah, mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, di Manis FM setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM, dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda semua boleh juga untuk mengulangi kembali mengikuti program Talaki Safinatun Najah melalui Facebook Mani FM. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi untuk minggu ini masih lagi pukul 6 petang. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan, yang mana kemungkinan minggu hadapan hari Jumaat 2 Ramadan lah kemungkinan. Jadi sebagaimana tahun lepas, program Talaki Safinatun Najah di bulan Ramadan diawalkan sedikit. Cuma belum dapat keputusan lagi lah. Diawalkan sedikit itu sama ada pukul 5.30 petang ataupun pukul 5 petang. Tapi diawalkan sedikit daripada pukul 6 petang sebagaimana program Talaki Safinatun Najah mingguan yang bukan di bulan Ramadan. Tapi insya-Allah lah, tengoklah macam mana, sama ada pukul 5.30 petang ataupun pukul 5 petang di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung lagi pembicaraan berkaitan dengan syarat istinja apabila istinja menggunakan batu ataupun tisu. Istinja menggunakan batu, itu hak asal sunnah Nabi SAW, ataupun tisu ataupun tiap-tiap benda yang kasat yang boleh menghilangkan ain najis dan juga sifat najis sekodarlah. Sebab sifat dan juga kesan najis dia nak hilang sepenuhnya adalah dengan istinja dengan air. Yang mana kita maklumilah syariat Nabi SAW, walaupun dalam keadaan air banyak macam mana sekalipun, dalam kitab disebut walaupun tepi laut sekalipun, walaupun di dalam keadaan tidak ada sebarang keuzuran daripada menggunakan air. Ada orang yang tidak boleh bersentuh dengan air, adalah sakit-sakit mereka. Tidak ada keuzuran daripada menggunakan air. Dalam keadaan air banyak, walaupun berada tepi laut sekalipun, dalam keadaan tidak ada sebarang keuzuran, sakit ke apa ke daripada menggunakan air sekalipun, syariat Nabi SAW diharuskan, dibolehkan istinja menggunakan batu ataupun istinja menggunakan tisu. Dahulu saya sudah bicara panjang dah ni.
Yang mana ada yang salah faham, beranggapan apabila istinja dengan tisu, itu adalah amalan orang yang bukan orang Islam. Istinja dengan tisu itu bukan orang Islam tu. Ini maknanya tidak terdedah ilmu syariah Nabi SAW walaupun hanya berkait dengan istinja sahaja. Hanya berkait dengan istinja sahaja. Bukan perkara yang tinggi-tinggi, perkara yang pelik-pelik daripada hukum hakam fiqh. Hanya bicara bab istinja, syariat Nabi SAW mengharuskan menggunakan tisu ketika istinja. Walaupun air banyak, walaupun tidak ada sebarang keuzuran daripada menggunakan air, tiba-tiba syariat Nabi SAW, syariah pula ni syariat yang khususiyah. Syariat ni hanya disyariatkan khas kepada ummah Nabi SAW. Syariat istinja dengan batu tidak disyariatkan kepada ummah-ummah yang terdahulu daripada ummah Nabi SAW. Tiba-tiba dianggapi sebagai itu bukan cara orang Islam, itu istinja orang bukan Islam, itu orang yang kalau kita cakap Terengganu gok, orang jenis berok tok basuh. Dia panggil gitu. Tu orang hok berok tok basuh. Sebab apa? Dia pakai tisu berok tok basuh. Itu mereka-mereka yang bukan Islam. Ini syariat Nabi SAW. Kita kena tepuk dahi lah. Kena tepuk dahi. Ya Allah, jahilnya aku. Syariat Nabi dikatakan untuk orang yang bukan Islam, puak yang perok tok basuh. Mana jauhnya kita daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk dibenarkan istinja dengan batu ataupun tisu, dia ada 8 syarat. Apabila di antara 8 syarat ini tidak dilengkapi, maka tidak lagi dibolehkan istinja dengan batu ataupun tisu, bahkan diwajibkan istinja dengan air. Adapun dalam keadaan memang ketiadaan air tak ada, ataupun air adalah airnya, tapi air cukup untuk minum sahaja, untuk siap tidak ada air, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu walaupun di dalam keadaan ke-8 syarat ni tidak dilengkapi. Ataupun bagi orang yang nak istinja cara yang nombor 1, nak istinja cara yang paling afdal, istinja hak nombor 1, istinja paling afdal menggunakan batu ataupun tisu, kemudian barulah menggunakan air. Adapun hak ramai-ramai orang kitanya hanya istinja dengan air, itu bukan hak nombor 1, itu bukan yang terbaik, itu nombor 2, bukan hak terbaik. Istinja dengan batu ataupun tisu sahaja nombor 3. Jadi istinja dengan air sahaja itu nombor 2. Adapun istinja yang nombor 1, yang terbaik, yang paling afdal, menggunakan batu ataupun tisu kemudian diiringi dengan air. Kalau kita nak istinja dengan batu dan ataupun tisu kemudian diiringi dengan air, maka walaupun di antara 8 syarat ini tidak dilengkapi sekalipun, maka boleh nak istinja dengan batu ataupun tisu yang mana diiringi dengan menggunakan air kemudian. Jadi 8 syarat ni, yang pertama dalam keadaan air banyak, cukup 8 syarat ni dibenarkan istinja dengan batu ataupun tisu, dan juga hanya semata-mata nak istinja dengan batu ataupun tisu sahaja, maka dia kena lengkap ke-8 syarat. Jadi untuk minggu ini akan masuk kepada syarat yang kelima. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 3 baris yang keempat daripada bawah.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wala yatra'a alaihi akhar wala yujawiza safhatahu wa hashafatahu wala yusibahu ma'un wa antakunal ahjaru tahiratan. Terjemahan di bawah. Kalau hok edisi Jawi, terjemahannya di bawah. Kalau edisi Rumi, terjemahannya di sebelah. Di sebelah kanan. Itu kalau hok edisi Rumi. Ini edisi Jawi, terjemahannya di bawah. Wala yatra'a alaihi aqar. Dan kelima, jangan kedatangan atasnya oleh najis yang lain. Oleh najis yang lain. Bahawa jangan kedatangan atasnya oleh najis yang lain. Contoh macam mana? Dia tak semesti najis lah. Ataupun benda-benda yang suci. Tidak datang ke atas, ke atas mahal, atas tempat. Qada hajat, tempat keluar najis tu. Akhar ni oleh yang lain, sama ada yang lain tu najis ataupun yang lain tu suci sekalipun. Yang lain tu najis ataupun yang lain tu suci sekalipun. Melainkan kalaulah bercampur kena yang lain tu, peluh tu tak apa. Dia qada hajah dalam keadaan panas sangat. Jadi menyebabkan di tempat keluar najis itu berpeluh-peluh. Jadi peluh tu sudah membasahi tempat keluar najis. Maka kalau bercampur dengan yang lain, kedatangan yang lain, umpama peluh, hak tu dimaafkan. Sebab peluh ni benda yang tidak dapat dielok. Benda yang tak dapat dielok. Sebab nak elok macam mana dengan umpama peluh? Faham tak ni? Jadi tempat keluar najis tu tidak ada bercampur dengan yang lain. Yang lain tu sama ada najis yang lain, ataupun yang lain tu benda-benda yang suci. Itu yang syarat yang kelima. Dan keenam, jangan melampaui ia najis akan safhah, akan papan punggung. Dan jangan melampaui ia najis akan hasyafahnya, akan kepala zakarnya. Jadi najis yang keluar tu dia tidak boleh melebihi daripada tempat keluar najis. Mana kalaulah buang air besar, kalau buang air besar, syaratnya najis itu tidak melampaui, tidak melebihi daripada safah dubur. Yakni dipanggil papan punggung. Yang mana tempat tu dia berdempek ketika berdiri. Dia berdempek ketika berdiri. Jadi hanya di kawasan masrubah. Jadi kawasan bulatan dubur dan di tepi-tepi sedikit sahaja. Di tepi-tepi sedikit sahaja. Makna di tempat yang mana ketika berdiri tempat tu berdempek. Kawasan tu sahaja. Kalau melebihi daripada kawasan tu, maka wajib menggunakan air, tidak lagi boleh menggunakan batu ataupun tisu. Dan juga tidak melampaui hasyafah, yakni kepala zakar bagi lelaki yang kencing. Tidak melampaui hasyafah kepala zakar. Setakat tu sampai kalau air kencing tu meleleh sampai lebih daripada hasyafah kepala zakar, maka wajib istinja menggunakan air. Tetapi dalam kitab ni tidak menyebut berkaitan dengan buang air kecil orang perempuan. Tidak melampaui safhah dubur ini, papan punggung ni. Ini bagi lelaki dan perempuan yang buang air besar. Kemudian tidak melampaui hasyafah
kepala zakar ini bagi orang lelaki yang buang air kecil. Macam mana dengan orang perempuan yang buang air kecilnya macam mana? Jadi perempuan yang buang air kecil ni, dia kalaulah perempuan tu perempuan bikir yang belum berkahwin, adalah kemungkinan boleh istinja dengan batu ataupun tisu selepas buang air kecil. Sebab tempat keluar air kencing dia berada sebelah atas, sebelah bawah tu dia ada tempat jimok. Tempat jimok, tempat keluar air mani. Jadi apabila kencing, terkadang air kencing tu akan meleleh masuk ke tempat jimok, tempat keluar air mani. Maka dia sudah berpindah dari tempat keluar. Maka tidak boleh lagi istinja dengan batu ataupun tisu. Wajib perempuan tadi selepas buang air kecil, istinja dengan air. Bagi perempuan bikir ada kemungkinan boleh. Tapi bagi perempuan yang sudah berkahwin, memang tak bolehlah sebab mereka kencing, air kencing akan keluar bertabur, keluar bercabang-cabang, keluar tidak straight dia panggil. Sebab tidak sebut di sini hak berkaitan dengan istinja dengan batu ataupun tisu, hak berkaitan dengan buang air kecil orang perempuan. Hanya bicara buang air besar lelaki perempuan, najis yang keluar tidak melampaui, tidak melebihi safah dubur dia panggil. Papan dubur tu. Yang mana tempat tu dia bertangkuk, berdempek ketika berdiri. Jadi kalau melebihi kawasan tu, wajib istinja dengan menggunakan air. Contohnya soalan minggu lepas, ditanya berkaitan dengan orang yang cerik-berik. Cerik-berik ni kalau dia buang air besar dalam keadaan melebihi kawasan safahah papan punggung tu, tempat berdempek ketika berdiri, maka tak boleh lagi lah nak istinja menggunakan batu ataupun tisu, tapi wajib istinja menggunakan air. Tetapi kalau nak kira tempat najis yang masih lagi berada, tidak melampaui melebihi kawasan tu, boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Yang lepas dia tu barulah wajib menggunakan air. Tapi payahlah nak bagi gitu. Jadi mudah-mudah cerita, apabila najis yang keluar melampaui buang besar, melampaui safah dubur, maka wajib menggunakan air. Buang kecil lelaki melebihi daripada kepala zakar, wajib istinja menggunakan air. Dan ketujuh, jangan terkena akan najis oleh air. Jangan kena tempat keluar tu oleh air. Ini bercampur dengan yang lain ni lah. Tak boleh kena air. Bila sudah kena air, maka wajib istinja dengan air. Contohnya, dia buang air besar. Tiba-tiba air yang berada di dalam mangkuk tandas tu dia mengercik naik ke atas. Dia buang air besar, jatuh najis tu ke dalam air, maka air tu pun datang ke atas, kena kepada tempat keluar najis di punggung dia tu, di dubur dia tu. Maka tak boleh lagi nak istinja dengan batu ataupun tisu. Wajib istinja dengan air. Faham tak ni? Dia nak istinja dengan batu ataupun tisu ni, tidak ada sebarang campuran yang lain. Sehingga kan kalau menggunakan batu, jangan menggunakan batu yang basah. Batu yang basah kena air embung contohnya. Dia nak istinja dengan batu tu basah, kena air embung subuh-subuh, maka tak boleh lagi nak istinja dengan batu. Kalau apabila dia ambil batu, dia pun gosok di tempat keluar tu, Allah basah, maka stop. Sudah tidak boleh menggunakan batu, dia wajib menggunakan air. Melainkan kalau dia nak menggunakan batu juga, tapi nanti dia akan sudahi dengan air, boleh lah.
Sebab sebut dah di permulaan bicara yang syarat kena lengkap 8 syarat ni untuk istinja dengan batu ataupun tisu dalam keadaan air banyak dan hanya mahu istinja dengan batu ataupun tisu saja. Tapi kalau nak menggunakan batu ataupun tisu kemudian iringi dengan air, berbetulan batu tu basah sekalipun, tak ada masalah, boleh lagi istinja dengan batu. Walaupun masa buang air besar tu, air dalam tempat mangkuk tandas ni, dia mengercik naik kena ke tempat keluar tahi itu, keluar najis itu, masih lagi boleh menggunakan batu ataupun tisu jikalau diiringi dengan menggunakan air. Hak saya sebut di awal tadi, itulah cara istinja yang nombor 1, yang terbaik, yang paling afdal. Jadi dalam kita istinja dengan batu ataupun tisu ni, sama ada di tempat najis tidak boleh bercampur dengan yang lain termasuk air, melainkan peluh sahaja yang dimaafkan. Dan alat yang digunakan tu, batu pun jangan ada air, jangan basah, walaupun hanya basah dengan embung sekalipun. Begitu juga menggunakan tisu. Bila menggunakan tisu, syaratnya tisu yang kering, tidak boleh guna tisu yang basah. Bila menggunakan tisu yang basah, maka selepas dia menggunakan tisu yang basah, wajib menggunakan air pula kemudian. Sebab apa? Sebab nak istinja batu ataupun tisu, tempat najis keluar tidak bercampur dengan benda yang lain. Sama benda lain tu benda yang suci, kemudian najis tak kira. Dan tidak boleh bersentuh dengan air. Sama air tu bersentuh di tempat najis keluar ataupun air tu bersekali dengan alat yang digunakan untuk istinja. Umpama batu kena air, umpama tisu dengan bahawa direndam dengan air, maka tidak boleh istinja dengan batu ataupun tisu apabila sudah bercampur dengan air. Wajib istinja menggunakan air itu. Kemudian saya nak habis dulu terjemahan dia tu. Dan ke-8, bahawa adalah batu itu suci. Tu je lah syarat ke-8, batu tu batu suci. Jangan batu tu guna dah tadi. Buat sapu dah. Guna dah tadinya. Buat sapu dah najis yang keluar. Kemudian ambil batu yang sama. Gi sapu pula tempat najis yang keluar kemudian. Maka tu tidak memada. Syaratnya batu yang digunakan adalah batu yang suci. Kemudian saya nak balik kepada ketika istinja dengan batu ataupun tisu, syaratnya tidak langsung bercampur dengan yang lain. Tak boleh kena air lah kita bicara. Yang lain tu payah nak buat contoh. Yang dimaafkan hanya peluh sahaja. Sama ada air tu kena di tempat najis keluar ataupun air tu ada di batu ataupun tisu. Berarti tempat keluar najis tidak boleh terkena air. Tempat yang keluar najis terkena air, maka tidak lagi dibolehkan istinja dengan batu ataupun tisu. Wajib istinja dengan air sebab syarat salah satu dari 8 syarat tidak dilengkapi. Kemudian batu ataupun tisu dalam keadaan kering. Ini hak istinja menggunakan batu ataupun tisu. Yang mana tidak boleh menggunakan tisu yang basah. Ni kita pergilah sesalah kita bicara hak syarat istinja dengan batu dan tisu dalam keadaan normal. Okey, sesalah. Nanti insya-Allah saya lepas habis bicara istinja ni, dia masuk bicara wudu. Tetapi saya belum bicara wudu. Selesai habis bicara istinja ni, insya-Allah saya akan tambah pembicaraan di antaranya berkaitan dengan adab ketika kita qada hajah. Dia dua. Satunya qada hajah, satunya istinja selepas qada hajah. Harap-harap sidang pendengar sebut kata qada hajah, fahamlah. Qada hajat, menunaikan hajat.
qada hajat benda. Dah tanyalah, qada hajat tu berak kencing lah. Tapi kita tak sebutlah berak kencing. Qada hajat. Kemudian satu lagi ni bicara istinja. Kita tak sebutlah. Istinja ni kalau kasar basuh berak, basuh kencing walaupun tak tepat terjemahan tu. Jadi sebut qada hajah, kemudian sebut istinja. Yang mana dalam kitab Safinatun Najah ni hanya membicarakan berkaitan dengan istinja, tidak bicara berkaitan qada hajah. Yang mana dalam kitab-kitab memanglah kitanya qada hajah dengan istinja. Qada hajat mula-mula, istinja kemudian, ke istinja dahulu, lepas tu barulah berak. Mana berak dahulu, mana qada hajah dahulu, kemudian istinja. Tapi dalam kitab-kitab fiqh biasanya akan dimulai dengan bicara istinja. Barulah bicara berkaitan qada hajah. Sebab istinja tu wajib. Ketika qada hajah, kebanyakan adab, ketika qada hajah, kebanyakannya adab yang sunat. Jadi bicara istinja yang wajib dahululah. Barulah pergi kepada bicara adab ketika qada hajah, yang mana kebanyakan adabnya adalah sunat. Adab yang wajib di qada hajah adalah jangan menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat ketika qada hajah. Itu adab yang wajib. Nanti insya-Allah kita akan bicara. Jadi selepas habis bicara istinja, saya akan bicara berkaitan adab ketika qada hajah. Kemudian saya akan bicara juga berkaitan dengan tempat qada hajah yang kita panggil mahalul khala, yang kita sebut sebagai tandas. Tempat kita qada hajah dia panggil mahalul khala, tempat sembunyi jauh daripada orang lah, tempat nak qada hajah, mahalul khala. Kemudian yang kita panggil mahalul khala ni adalah tandas. Maka banyak timbul persoalan sekarang. Tandasnya bersekali dengan bilik mandi. Tetapi jangan salah faham di sini. Tidak ada tandas yang bersekali dengan bilik mandi. Tidak ada tandas yang bersekali dengan bilik mandi. Tandas, mahallul khala. Bilik mandi dipanggil hammam. Antara mahallul khala, tandas, dengan hammam, tempat mandi, tidak ada sekali. Tidak ada orang buat sekali. Tempat qada hajah, tempat qada hajah. Ada mangkuk dia. Tempat mandi, ada pai ujang dia. Bersekali pintu yang satu. Hanya pintu yang satu. Tempatnya sama sekali tidak bersekali. Bersekali hanya pintu. Bersekali hanyalah pintu, tidak merubah manakah tempat tandas, manakah tempat mandi. Oleh kerana bersekali pintu satu, tidak merubah tandas, ada tempat dia. Hammam, bilik mandi, ada tempat dia. Maka tandas tempat dia. Bilik mandi tempat dia. Satu pintu, dua pintu, tiga pintu, tak ada pintu ke? Tak bicara tu. Pakai pintu ke, pakai langsir ke, tak kira lah. Kita tak kira tu. Sebab pintu tu hanya untuk melindungi orang daripada melihat aurah kita ketika kita qada hajah ataupun ketika mandi. Itu buat pintu. Ada pintu ke, tak ada pintu ke, pintu betul ke, pintu langsir ke, pintu sandar papan plywood ke, itu bicara lain. Tapi tandas ada tempat dia, bilik mandi ada tempat dia. Biar kenal molek mana tandas, mana bilik mandi. InsyaAllah nanti saya akan cerita. Saya nak pergi kepada atau bicara bab adab qada hajah selepas insya-Allah selesai bicara berkaitan dengan istinja. Saya masih lagi nak bicara bab istinja dalam keadaan yang tidak normal. Hak tadi bicara istinja dengan batu ataupun tisu dikena lengkap 8 syarat dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Dalam komen tadi dah tu. Alhamdulillah penjelasan Ustaz tentang tandas dan bilik mandi guna satu pintu. Tak ada penjelasan pun laginya. Baru iklan baru. Tak ada penjelasan lagi. Tapi kalau orang faham, dia faham lah. Dia faham lah. Mana tandas, mana bilik mandi, tidak berkait dengan satu pintu, dua pintu, tiga pintu, tak ada pintu, tidak berkait.
Tandas. Apa dia tandas? Dan kita sudah nyatakan. Al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Itu tandas. Tempat yang disediakan untuk qada' hajat. Tandas lah. Mana tempatnya? Tak kenal tempat. Berat lah tu. Tu sebelah tu. Sebelah tu ada pai ujang. Itu tempat mandi. Bukan tempat qada' hajah. Lepas tu kata, 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, tak ada pintu. Tak ada pintu, masuk macam mana? Tak sedap fikir lah. Tu tambah ayat je tu. Tak ada pintu, kerabat lah panjat dinding. Walaupun pintu dengan papan ataupun tutup dengan kain tabir ke, tu tak kira tu. Tanda. Tempat mandi. Saya nak pergi bicara dalam keadaan yang tidak normal. Yang tidak normal ni orang sakit. Orang sakit, saya cerita orang sakit yang kebanyakan. Saya cerita orang sakit yang kebanyakan ni, dia terkadang dia qada hajah dalam pamper. Qada hajah dalam pamper memang tidak mencukupi syarat untuk istinja dengan batu ataupun tisu. Sebab najis yang keluar sudah ke depan, ke belakang. Bukan lagi berada di tempat keluar. Sudah melampaui safah dubur, papan punggung dubur. Sudah melampaui hasyapah zakar, kepala zakar. Terus bukan kata sudah melampaui ke depan, ke belakang dah. Lepas tu, najis yang keluar memang kering dah. Di antara syarat nak istinja dengan batu ataupun tisu, najis yang keluar masih lagi belum kering. Waktu kering satu dah. Tapi yang pastinya najis sudah meluas tempat kena najis. Memang tidak mencukupi syarat untuk istinja dengan tisu. Kita sebut tisu sudahlah. Batu ataupun tisu ni saya sentiasa iringi sebab sunnah asalnya batu. Cuma yang kita pakai sekarang adalah tisu. Jadi kita sebut tisu. Jadi sekarang ni apabila qada hajah dalam pamper, orang yang uzur memang tidak boleh menggunakan tisu. Wajib istinja menggunakan air. Wajib istinja menggunakan air. Itu hukum asal. Kemudian nak istinja dengan air macam mana? Tu kita bicara pula. Duduk di hospital, terlantar atas katil hospital. Nak pergi bilik mandi tidak dibenarkan. Nak pergi bilik mandi tidak dibenarkan. Ada pula kata gitu tidak dibenarkan. Memanglah kalau hospital dia tidak benarkan, tambahan pula kalau pesakit itu panggil apa? Wayar, panggil apa? Wayar berserabai ke apa panggil apa? Wayar hok banyak tu. Dia panggil wayar. Tak ada komedi FB. Wayar banyak tu lah. Wayar bubuh dada lah. Wayar bubuh di macam-macam lah. Di hidung lah. Di mulut lah. Panggil apa? Wayar yang berserabai ke gitulah. Salah sebut perkataan tu. Wayar banyak. Memang sama sekali tidak boleh pergi kepada bilik mandi. Jadi wajib Ahmad Syahir ni kata berselirat. Wayar berselirat. Kesebut macam mana tu? Wayar berselerok. Gitulah. Wayar berselirat ataupun berselerok lah. Wayar banyak memang tak boleh nak pergi kepada bilik mandi. Nak kita bilik mandi tak apa dah untuk basuh. Sebab dia biasanya orang yang ni makan masuk bilik mandi, dia akan basuh najis serta dia akan memandikan pesakit biasa gitulah. Jadi nak menggunakan air, dia wajib menggunakan air. Tetapi dalam keadaan keuzuran tu tidak boleh menggunakan air. Cuma setakat yang saya ingatlah, di hospital dia ada dia punya pekerja dia lah, bahagian kebersihan lah barangkali, sebab jururawat bahagian lain. Dia ada bahagian kebersihan. Dia bahagian kebersihan ni
dia bahagian tukar belaka lah. Tukar dengan pamper, tukar dengan pakaian, tukar dengan cadar, tukar dengan sarung bantal. Memang ada yang kerja dia seumpama tu. Jadi di antara kerja dia adalah tukar pamper. Ketika tukar pamper ni, setakat yang saya ingat lah, tapi kalau sekarang ni sudah berbeza, atau minta maaf lah. Ketika dia tukar pamper, dia buang pamper yang penuh dengan najis, bahagian pekerja kebersihan tadi, dia sebelum pakai pamper yang baru, dia menggunakan tisu yang basah yang bersekali dengan sabun, bersekali dengan obat yang boleh mematikan kuman. Dia gitu. Bicara tisu ni tidak ada kaitan dengan kita bicara istinja dengan batu ataupun tisu yang kita bicara lepas dah. Kita berhenti dah tu. Kita habis dah. Selesai bicara istinja dengan batu, istinja dengan tisu. Yang mana memang batu syaratnya kering, tisu syaratnya kering. Hak tu hak istinja dengan batu ataupun tisu. Selesai dah kita tu. Itu dalam keadaan hak tidak ada sebarang darurah kesempitan. Hak normal. Yang kita nak bicara sekarang ni bukan lagi bicara bab istinja dengan batu ataupun tisu. Yang mana keadaan pesakit tadi wajib istinja dengan air. Wajib istinja dengan air. Tetapi memang tidak boleh menggunakan air. Tak boleh menggunakan air. Maka pekerja kebersihan di hospital tadi, dia menggunakan tisu yang bercampur dengan air yang bercampur dengan sabun, yang bercampur dengan obat untuk memastikan tidak berkudih ke begitulah. Itu mungkin sebab dia lah. Kita balik pada hukum. Hukumnya wajib istinja dengan air. Tiba-tiba tidak mampu istinja dengan air. Sebab tidak boleh nak pergi kepada bilik mandi, tak boleh nak pergi tandas. Kewajipan sembahyang kekal. Dia tetap wajib sembahyang. Walaupun dia tidak mampu untuk istinja dengan air, kewajipan sembahyang dia kekal. Apabila tidak mampu istinja dengan air, dia tetap wajib solat. Sekurang-kurangnya dia jadikan najis tu berkurangan. Dia wajib istinja dengan air sebab qada hajah dalam pamper najis sudah merata-rata dan najis sudah kering. Maka wajib istinja dengan air. Tetapi keuzuran darurah kesempitan tidak dapat menggunakan air. Waktu semayang sudah masuk. Kewajipan semayang kekal. Tetapi kalau ada sesuatu alat yang boleh mengurangkan najis, yang boleh meringankan najis, yang boleh mengsedikitkan najis, maka wajib berusaha untuk mengurangkan najis. Kalau ada cara. Kalau tak ada cara, solat berserta dengan najis. Itu insya-Allah lah saya akan sambung bicara minggu hadapan. Minggu hadapan, insya-Allah hari Jumaat sudah 2 Ramadan. Sebagaimana saya sebut di permulaan program tadinya, untuk bulan Ramadan bukan pukul 6 petang. Diawalkan sedikit sama ada 5.30 ataupun pukul 5. Jadi sidang pendengar ambil tahulah sikit lah. Jangan tunggu pukul 6. Tunggu pukul 6. Kalau mula pukul 5, sampai rumah dah sayanya. Kalau pukul 5.30, tunggu pukul 6. Nak wallahu alam dah tu. Tengoklah minggu depan macam mana. Jadi insya-Allah saya akan sambung minggu depan lagi lah. Sebab berkait dengan orang yang uzur seumpama ni, ini perkara yang memang dalam kehidupan. Memang dalam kehidupan. Sendiri, keluarga sendiri, saudara mara sendiri,
Kawan-kawan sendiri diuji dengan keuzuran. Jadi kena ambil tahu molek lah. Cuma setakat minggu ni, kalau mampu dikurangkan najis dengan umpama menggunakan tisu basah yang bercampur dengan sabun, yang bercampur dengan obat yang mematikan kuman, silakan. Bukan wajib gunakan. Silakan, bukan wajib gunakan. Buatlah sekadar-sekadar yang mampu untuk mengurangkan najis, tetapi sama sekali tidak akan menyucikan najis. Sebab nak menyucikan najis, alatnya hanyalah air mutlak sahaja untuk menyucikan najis. Air mutlak sahaja alat yang digunakan untuk menyucikan najis. Sekarang ni bukan air mutlak. Tisu basah yang bercampur dengan sabun, yang bercampur dengan obat yang mematikan kuman, itu bukan air mutlak. Tetapi boleh mengurangkan najis, maka wajib mengurangkan najis. Lepas tu pakai pampers baru, kemudian wajib wudukkan pesakit tadi, kemudian solat. Solat tu pula pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, kemudian hari solat tersebut wajib diulangi kembali. Wajib diqadakkan kembali. Melainkan pakai pandangan mazhab Maliki, solat tersebut telah beres, selesai, tidak wajib diulangi kembali. Macam mana dengan mazhab Maliki apa semua, insya-Allah saya akan cerita balik minggu hadapan. Kemudian kalau macam mana sampai ke peringkat tisu basah pun tak ada, nanti saya akan bicara balik minggu hadapan. Sambung bicara berkaitan dengan, kita buat tajuk ginilah, istinja bagi pesakit. Buat tajuk gitu pun boleh. Istinja bagi pesakit. Pesakit yang pakai pampers tadi. Jadi bicara istinja bagi pesakit, barulah insya-Allah selesai saya akan masuk pada bicara adab ketika qada hajah. Jadi macam saya sebut tadilah, kalau boleh kurangkan air najis yang ada dalam pampers dengan menggunakan tisu yang bercampur dengan sabun, yang bercampur dengan obat matikan kuman, bukan setakat silakan, bukan wajib guna cara tersebut. Wajib kalau mampu. Kemudian memang di tempat najis itu tidak dihukumkan suci, yang mana solat tu dalam mazhab Syafi'i kita wajib diulangi kemudian. Solat wajib diulangi ataupun tidak, kita bicara kemudian. Yang kita nak kena mati molek, walaupun dalam keadaan ada najis di tempat kita qada hajah, kewajipan sembahyang kekal. Kalau mampu wudukkan pesakit, kekal kewajipan wudukkan pesakit. Walaupun kemudian dalam mazhab Syafi'i solat tu wajib diulangi, itu kita akan bicara balik. Tapi ingat baik, walaupun tak mampu istinja, ada najis dalam pampers, kewajipan sembahyang kekal. Kalau mampu diwudukkan pesakit, maka wajib tolong wudukkan pesakit. Solat tu kemudian diulangi dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib diulangi mazhab Hanafi, insya-Allah. Mazhab Maliki insya-Allah kita akan bicara kemudian. Tapi yang pasti kewajipan sembahyang kekal, walaupun dalam keadaan tak mampu nak menyucikan najis dalam pampers, dalam keadaan darurah, dalam keuzuran dan kesempitan. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.